Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita di bab 4, operasi set 4.1.2. Hari ini kita nak sambung. Sebelum tu, tadi cikgu dah minta kamu semua jawab kuis. Kuis tu 6 soalan. Dia tentang apa yang kita dah belajar pada hari Isnin. Kita tengok sikit ya kuis tu. Jom tengok balik. Cikgu harap kamu semua dah cuba jawab. Dia tak susah pun. Kita main game sikit. Macam mana nak guna ni? Ya. Okay, jom kita tengok. Cikgu tak nak muzik dia bising. Okey. Tak ada pula muzik dia. Mana muzik dia? Cikgu dah tutup tadi. Okey. Soalan yang pertama. Kita dah belajar dah ni semalam. Kalau yang ni maksudnya dia apa yang persilangan antara set P dan set Q. Jadi persilangan set P dan set Q bersama dengan Q. Yang ni. Tada. Okey. Sebab semua Q ada dalam P. Persilangan tu kata mudah dia apa yang bertindih. Ada dalam P, ada juga dalam Q. Semua dalam Q, ada dalam P. Kalau macam ni kita tengok apa yang bertindih, apa yang sama ni. P ni bertindih dengan R. Maknanya persilangan antara P dan R. Tengok dia colourkan kat sini. Ada persilangan P dan R. Kemudian soalan yang seterusnya, lambat tadi. Kita skip dia. Okay. Soalan yang ketiga. Ni kalau macam ni persilangan apa ni? Kat P pun ada, kat Q pun ada. Q ada sikit. Kat R pun ada. Maknanya ni adalah persilangan antara set P, set Q dan set R. Yang ni jawapan dia. Jawapan dia B. Klik. B jawapan dia. Okey. Cikgu harap kamu tak ada masalah. Ni nak refresh balik apa yang dah belajar pada hari Isnin. Sudah ada game. Bonus round. Cikgu nak yang 200 ni. Kita tengok 200 tu pergi mana. Ke sini. Ke sini, ke sini. Ke sini, ke sini. Ke sini. Cikgu rasa yang ni. Betul. Cikgu dapat 200 poin. 200 poin. You all je game ni. Tak nak skip. Cikgu nak cepat. Okey, yang ni ada persilangan antara ni set P, yang ni set Q. Jadi persilangan yang mana? Yang ni, yang dia lorekkan. Maknanya yang dia lorekkan ni adalah persilangan antara set P dan set Q. Tengok dia colour kat tengah-tengah. Kita dah belajar dah hari Isnin. Nak throwback balik je. Nak refresh. Nak ingat balik apa yang kita dah belajar. Okey, cikgu skip. Soalan yang kelima. Tak ada bunyi cuba kamu tengok. Tak ada pun yang berlorek. A tak ada yang berlorek. B pun tak ada yang berlorek. C pun tak ada berlorek. Kenapa tak ada yang berlorek? Kalau A dengan A ni persilangan antara A dengan B, ada yang B. Kalau tak ada, maknanya dia adalah persilangan antara B dan C. Sebab tak ada yang berlorek. Tak ada yang bersilang maksud dia. Tak ada yang bersilang. Sebab itulah jawapan dia antara persilangan antara B dan C. Sebab tak ada yang bersilang. Tak ada yang berlorek. Tu maksud dia. Yang berlorek tu apa yang persilangan. Ada persilangan. Macam ni. A dengan B. Lepas tu dia lorek kat B. Maknanya apa? Ada persilangan antara A dan B ni. Tengok dia lorek kat sini. Maknanya yang inilah jawapan dia. Kenapa bukan yang ni? Bukan B dengan C. Sebab B dengan C tu tak ada. Tak ada persilangan antara B dan C. A dengan C pun tak ada persilangan antara A dengan C. Sebab itulah jawapan dia jadi A dan B. Dalam A ada B. Sebab itulah dia lorek kat B tu. Okey, ada masalah tak kelas mengenai kuis ni? Ada apa-apa nak tanya? Kelas, sebelum kita teruskan. Mana cikgu punya? Sebelum kita teruskan, ada apa-apa nak tanya berkaitan dengan kuis tadi? Semua dah try jawab ke? Cikgu harap kamu semua dah cuba jawab. Dah cuba ke? Ada masalah tak kelas? Ada apa-apa nak tanya sebelum kita mula? Sebab apa yang kita nak belajar hari ni ada kaitan dengan apa yang kita dah belajar pada hari Isnin hari tu. Ada apa-apa soalan tak kelas? Senyap je kamu ni. Tak ada. Tak ada ya? Okey.
Jom kita nak tengok. Okey. Jom kita tengok apa kita nak belajar hari ni. Okey, hari ni kita nak sambung pembelajaran kita. Sekejap je hari ni nak belajar. Di akhir pembelajaran ini, cikgu harap kamu semua dapat menentukan pelengkap bagi persilangan set yang diberikan dengan tepat. Apa tu pelengkap? Pelengkap tu apa? Jom kita tengok. Macam mana untuk menentukan pelengkap bagi persilangan set? Dia cakap. Pelengkap bagi persilangan set ditulis menggunakan tanda cuk macam ni. Koma atas tak. Sikit. Macam ni. Yang kecil ni. Ada tanda atas dia. Tengok dia. Dia kata A persilangan set A dan set B. Lepas tu dalam kurungan dia, lepas tu ada tanda kat kecil. Kat atas ni. Ada tanda ni. Dibaca sebagai pelengkap bagi persilangan set A dan set B. Kalau kita dapat macam ni, macam mana nak baca dia? Ini adalah maksud dia persilangan antara set A dan set B, tapi dia ada pelengkap kat sini. Pelengkap ni apa? Dia cakap pelengkap bagi persilangan set A dan set B bermaksud semua unsur yang bukan dalam persilangan set A dan set B. Apa benda tu? Dia kata yang bukan. Tadi hari Isnin kita belajar, kita tahu persilangan set A dengan set B ni adalah apa yang bertindih. Antara set A dengan set B tu, apa unsur yang bertindih? Unsur itulah akan jadi persilangan dia. Tapi bila ada tanda kat atas ni, iaitu kita panggil dia sebagai pelengkap, bermaksud adalah selain daripada persilangan tu. Apa benda tu? Jom kita tengok contoh. Cikgu bagi contoh ya. Contoh yang pertama, dia kata diberi set semester X ialah integer dan X adalah sama dengan 1 hingga 8. Dia ada beza ya. Kejap cikgu tulis. Sebab cikgu ada kelas cikgu lagi satu tu, dia ada tanya pasal beza ni. Okay, bila macam ni, dia ada beza. Nanti cikgu akan cerita sikit. Okay. Kejap lagi kita tengok ya. Lepas tu dia kata set A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set B pula 2, 4, 6. Set C pula 1, 2, 3, 4. Senaraikan semua unsur dan nyatakan bilangan unsur bagi set yang berikut. Dia bagi. Kita ada 3 soalan. Okay. Bila kamu dapat soalan macam ni, yang pertama sekali kamu mestilah keluarkan dulu semua maklumat yang diberi. Keluarkan dia bagi kita set semester. Set semester ni adalah yang secara menyeluruh, keseluruhannya. Keseluruhannya dia kata unsur tu mestilah nilai X iaitu 1 hingga 8. Jadi kamu pun tulis set semester dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu set A dia apa? Set A dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu pun tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set B apa? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Set C apa? 1, 2, 3, 4. Kamu pun tulis set C 1, 2, 3, 4. Okay, cikgu nak tekankan kat sini. Set semester ni atau apa-apa je yang dia bagi set, bila dia bagi macam ni, okeylah, ini maksud dia X itu adalah sama dengan 1 hingga 8. Tapi kalau dia tulis macam ni, 1 sekejap cikgu tukar. Madam. Kalau dia tulis macam ni, 1 X 8. Unsur kita akan jadi macam ni. Cikgu nak buat simbol tu. Unsur kita akan jadi macam ni. 2, 3, 4, 5. 5 cikgu tertinggal. Cikgu cakap 5 tapi tulis 6. Apalah cikgu ni. 5, 6, 7. Bila dia tak ada tanda kat bawah ni, maknanya 1 ni tak termasuk. 1 kat sini tak termasuk. 8 pun tak termasuk. Sebab dia akan cakap yang ni kita akan baca sebagai X adalah nombor selepas nombor 1. 1 ni tak termasuk. Sebab kalau macam ni adalah X dan sama dengan X sama dengan 1 hingga 8. Kalau macam ni X tu adalah mesti nombor yang kurang daripada mestilah nombor yang lebih besar daripada 1 tapi lebih kecil daripada 8 tapi tak sama dengan 8. Itu beza dia. Beza yang tanda ni. Okey. Bila ada tanda ni, kamu boleh ambil nombor dia. Sebab dia cakap kat tanda ni adalah X itu adalah lebih besar dan sama dengan 1 tetapi lebih kecil dan 8. Macam tu. Bila dia tak ada tanda kat bawah ni, dia tak termasuk dengan nombor yang sebelum dia.
Cikgu harap kamu jelas ya. Bila dia jadi macam ni, bila dia macam ni, unsur kita cumalah 2, 3, 4, 5, 6, 7 sahaja. Bila ada tanda, barulah boleh 1 hingga 8. Cikgu harap kamu jelas ya. Kamu tahu yang tu. Sebab cikgu punya kelas lagi satu, dia tak tahu. Jadi cikgu bagi tahu supaya cikgu harap kamu semua pun tahu. Okey? Cikgu harap kamu tak ada masalah yang tu. Okey, bila kamu dah senaraikan semua, barulah kita tengok apa soalan dia nak minta. Cikgu bawa yang pertama ni kat sebelah. Okey, dia cakap dia nak persilangan antara set A dan set B tapi ada pelengkap. Pelengkap dia bukan pengangkap. Bukan pengangkap. Pelengkap nama dia. Pelengkap. Ni nama dia pelengkap. Okey, mula-mula kita tak nak tengok dulu yang pelengkap tu. Kita tengok dulu apa unsur dalam persilangan antara set A dan set B ni. Okey, kita pun tengok sini. Set A, set B. Okey, apa persilangan dia? Apa yang sama? Apa yang sama kelas antara set A dan set B ni? Unsur sepunya yang sama. Apa yang sama? Kawan-kawan cikgu tak accept. Apa yang sama kelas? Set A dengan set B. 246. Betul. 246. 246 ni sama. Kita pun tulis. 246 ni adalah sama. Tetapi 246 ni adalah dia punya unsur bagi set persilangan antara set A dan set B. Tetapi bila ada pelengkap ni, dia adalah unsur selain daripada unsur persilangan antara set A dan set B tu. Maknanya selain unsur kawan ni. Selain, bila ada kawan ni, terus dia jadi selain. Selain yang mana tu? Selain tu kamu mestilah tengok daripada yang semester. Set semester. Sekejap cikgu tukar. Cikgu tukar colour. Cikgu tukar colour sekejap. Cikgu nak tengok ada kawan kamu yang tertutup mic ke? Kenapa cikgu ada bunyi? Okey. Bila macam ni, mana cikgu punya pen? Okey. Cikgu tak nak colour ni tak nampak. Okey. Bila macam tu kita nak yang selain. Sekarang 246. Okey, 246 potong. 246 potong. Yang ada cuma apa? 1, 3, 5, 7, 8. Sebab itulah unsur yang selain pelengkap tu adalah 1, 3, 5, 7, 8. Nampak tak? Dia selain. Selain daripada unsur bagi persilangan antara set A dan set B tu. Dengan ada je benda ni, terus jadi selain daripada unsur yang ni. Okey. Lepas tu ni apa? N ni. N ni adalah bilangan unsur bagi set pelengkap untuk set A dan set B. Ni ada berapa? Kita kira. 1, 2, 3, 4, 5. Jadilah dia, berapa bilangan unsur dia? 5. Jelas tak kelas yang ni? Jelas. Jelas ya. Okey, jom kita tengok contoh yang lain. Okey, contoh yang ni pula. Dia suruh kita cari pelengkap bagi set persilangan antara A dan C. Okey, kita tengok dulu. A dengan C ni apa yang sama kelas? Bagi tahu cikgu apa yang sama. Oh, tak nampak apa yang sama. Apa yang sama? Set A dengan set B, set A dengan set C. Apa yang sama? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bagus. Ya Allah, pandai benar kalian ni tau. Senang benar je kamu ni. 1, 2, 3, 4. Kita pun tulis. 1, 2, 3, 4. Lepas tu dia ada pula benda ni. Dia ada benda ni. Benda ni adalah benda ni adalah pelengkap. Pelengkap tu mestilah unsur yang bukan unsur dalam persilangan antara set A dengan set C ni. Jadi kita nak selain daripada nombor ni. Tapi selain daripada nombor ni nak tengok yang mana? Kamu kena tengok yang set semester. Okey, sekarang set yang ni adalah 1, 2, 3, 4. Jadi kita potong dulu. 1, 2, 3, 4 potong. Yang selain daripada 1, 2, 3, 4 ni apa? 5, 6, 7, 8. Jadi 5, 6, 7, 8 inilah akan jadi dia punya set pelengkap dia. Tengok yang selain. 5, 6, 7, 8. Kita tulis. Selain. Dengan tanda ini saja terus jadi selain. Okey. Lepas tu ini N adalah bilangan unsur. So dia suruh kita kira bilangan unsur untuk set pelengkap
bagi set persilangan antara set A dengan set C. Jadi kita pun kira 1, 2, 3, 4. Kamu pun tulislah 4. Mudah je ni. Okey, contoh yang lain. Cikgu kalau yang 3 ni sekali macam mana pula? Kalau 3 sekali kena tengok 3-3. Okey, kena tengok 3-3. Jadi pertama sekali kamu jangan tengok dulu pelengkap ni. Kamu listkan dulu apa dia punya unsur persilangan antara A, B, C ni. Okey, kita tengok unsur persilangan antara A, B, C ni apa je kelas? Kita tengok 1, B tak ada 1, cancel. 2, 3-3 ada 2. Okey. Okey, 3-3 ada 2, kita ambil 2. 2-2, 3-3 ada 2. Okey, 3, set B tak ada 3. 4, semua ada 4. Kita pun ambil 4. 4 ni kita ambil. Okey. 5, yang lain tak ada. 6, yang lain tak ada. Jadi nombor dia adalah 2 dan 4 sahaja. Jadi kita pun tulis 2 dan 4. Tetapi dia nak pelengkap. Bila pelengkap, automatik kamu terus cancelkan 2 dengan 4 ni. Kita tak nak. Kita terus ambil 1, 3, 5, 6, 7, 8. Set pelengkap tu adalah unsur yang selain daripada unsur persilangan antara set yang diberi. Kita cari dulu. Lepas tu dia nak pelengkap. Kita buang yang kita dah cari ni. Kita ambil yang selain daripada dia. Yang bukan. Yang bukan. Sebab tu cikgu cancel 2 dengan 4 ni. Kita ambil yang selain tu. Okey. Lepas tu N. Kira bilangan dia. Berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu pun tulislah 6. Jelas tak kelas yang ni? Ada tak apa-apa yang tak faham? Faham. Faham ya? Okey, kemudian kita nak tengok. Dia kata tentukan pelengkap bagi persilangan antara 2 atau lebih set dengan gambar rajah Venn. Bila kita nak lukis pula. Okey, macam mana kita nak lukis? Dia kata pelengkap bagi persilangan antara 2 atau lebih set boleh diwakili oleh rantau berlorek seperti gambar rajah Venn di bawah. Okey, dia tunjuk contoh. Tadi kamu jawab kuis P, unsur persilangan antara set P dan set Q, dia yang tengah-tengah. Okey, bila dia ada pelengkap, dia akan jadi yang selain, yang bukan unsur bagi persilangan antara P dan Q. Sebab itulah dia tak lorek yang tengah-tengah ni, tapi dia lorek yang selain daripada yang tengah-tengah ni. Tengok, dia berlawanan. Selain, yang bukan. Kita dah ambil unsur persilangan tu, tapi bila ada pelengkap, dia nak yang bukan. Jadi kita jangan tengok dah yang persilangan ni, kita ambil yang bukan. Tapi kamu nak bandingkan dengan apa? Bandingkan dengan set semester. Kena tengoklah set semester dia berapa. Kalau dia bagi set semester tu 1 sampai 10, jadi nombor dia akan jadi 1 sampai 10. Janganlah kamu buat lebih. Okey? Tapi kamu kena lorek tau sampai luar. Sebab luar ni set semester. Lorek sekali yang luar ni. Lorek sekali yang luar. Yang ni pun sama. Dia nak set persilangan antara P dan Q tapi ada pelengkap. Sebab itulah yang selain. Selain. Yang bertindih, P dengan Q ni dia sepunya bertindih antara satu sama lain. Jadi yang selain dia, yang mana yang tak bertindih tu? Yang kat luar. Tengok dia lorek yang kat luar ni. Tak mau tengok yang dalam. Okey, yang ni pun sama. Tadi kamu jawab kuis tu dia kat belah dalam. Sekarang kita belah luar sebab kita ada pelengkap. Jelas tak kelas yang ni? Cikgu rasa kamu okey je yang ni. Tak ada masalah sangat. Ya, insyaAllah. Okey, boleh ya? Pelengkap tu kamu kena ingat dia selain je. Mula-mula kamu kena cari dia punya set persilangan dulu. Lepas dah dapat set persilangan dia, barulah kamu boleh cari pelengkap dia. Okey? Tak ada masalah pun yang ni. Senang. Okey, contoh yang kedua. Diberi aktiviti co-curriculum yang disertai oleh 3 orang murid seperti dalam set P, set Q dan set R dengan keadaan set semester. Dia bagi set semester. Set semester ni adalah set yang menyeluruh. Secara keseluruhannya, okey, secara keseluruhannya dia punya aktiviti co-curriculum dia ada pengangkap, matematik, hoki, bola sepak, sejarah, badminton dan kadet polis. Lepas tu dia bagi P adalah pengangkap, matematik, hoki, Q adalah kadet polis, sejarah dan badminton, R adalah pengangkap, sejarah dan bola sepak. Lepas tu dia kata senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Kemudian lukiskan gambar rajah Venn yang mewakili set P, set R, set Q dan set R dan lorekkan kawasan yang mewakili pelengkap bagi persilangan set yang berikut. Apa benda tu? Jom kita tengok.
Okey, yang pertama, kita buat satu-satu. Dia suruh kita buat apa? Dia suruh kita senaraikan dulu semua unsur bagi set yang berikut. Ni adalah dia bagi kita satu set persilangan, ada pelengkap persilangan antara set P dan set R. Jadi yang pertama sekali, macam cikgu ajar, kita dah ada list. Ni dia dah bagi kamu list. Kalau dia tak bagi, kamu buat dulu. Buat dulu supaya senang nak tengok. Okey, bila dah macam ni, kamu cari dulu persilangan antara P dan R. Okey, cari P, R. Apa persilangan dia kelas? Apa yang sepunya? Apa yang sama? Apa yang sama kelas? P dan R. Apa yang sama antara P dan R ni? Apa yang bersilang? Pengangkap. Pengangkap, betul. Pengangkap. Pemadam pula dia. Okey, pengangkap. Pengangkap ni. Okey, lepas tu kita nak cari dia punya pelengkap dia. Pelengkap dia akan jadi apa? Okey, kita dah cancel pengangkap ni. Jadi pelengkap dia akan jadi apa kelas? Matematik, hoki, yang semua tu ada. Betul lah. Kita akan jadi dia punya pelengkap adalah matematik, hoki, bola sepak, sejarah, badminton dan kadet polis. Cikgu dah lukis kat sini. Tulis pelengkap sebagai dia punya titik, dia punya unsur persilangan antara set P dan set R. Kemudian kita nak cari dia punya pengangkap dia punya unsur bagi persilangan antara set P dan set R. Pelengkap dia akan jadi yang selain daripada pengangkap. Jadi matematik, hoki, bola sepak, sejarah, badminton dan kadet polis. Jadi macam mana nak lukis? Cikgu tunjukkan gambar dia. Okey, bila kamu nak lukis, kamu lukis P dulu, masukkan semua unsur dalam P. Pengangkap, matematik, hoki. Pengangkap, matematik, hoki. Kemudian dia nak R. R dia kita buat R dia pengangkap sejarah bola sepak. Kamu tulis pengangkap sejarah bola sepak. Lepas tu Q tulis kadet polis, badminton dan sejarah. Kemudian kita dah ada yang ni. Kamu cuba nak ni je lah, susun je. Susun ni kalau tak kotak pun tak apa, bulat pun boleh, tak kisah. Apa-apa bentuk, janji betul. Okey, bila pengangkap ni adalah yang dia punya persilangan, selain dia kita lorek yang semua yang bukan pengangkap. Tengok dia dah ada warna kat sini. Kamu lorekkan semua selain pengangkap. Senang tu yang ni. Boleh tak kelas, ada tak apa-apa nak tanya yang ni? Ada apa-apa nak tanya? Boleh ya? Faham ya yang ni? Macam mana nak lukis? Lukis ni apa unsur-unsur dia? Letak. Bulat kan? Apa unsur dia? Bulat kan? Lepas tu tengok apa yang sama. Sebab kan P dengan R ni yang sama dia kadet polis, jadi kenalah kamu share. Tengok dia kongsi. Dia bertindih. Kat P pun ada, kat R pun ada. Jangan kamu tulis pengangkap sini, lepas tu kat R tak kena, tak bertindih, tiba-tiba pengangkap kat sini. Salah lah, sebab dia dah ada share. Dah ada yang bertindih. Jadi kamu gengkan dia sekali. Gengkan dia. Bagi dia berlanggar. Sharing. Okey? Lepas tu yang ni tengok. Kamu tengok Q dengan R ni, dia punya persilangan dia yang sama adalah sejarah. Tengok R pun ada sejarah, Q pun ada sejarah. Sebab itulah dia kena sharing. Nampak ni? Dia kongsi. Berlanggar. Mesti sharing sama-sama. Sebab dua-dua ada sejarah. Bola sepak, R je yang ada bola sepak. Yang lain tak ada bola sepak. Sebab itulah jangan langgarkan mana-mana R ni. Dia tak kongsi mana-mana untuk bola sepak. Sebab R saja yang ada. Macam tu cara nak lukis dia. Kamu kena hati-hati ya, yang tu kena tengok betul-betul. Okey, kemudian dia cakap kamu kena cari titik persilangan, unsur persilangan antara set R dan set Q. Okey, cari dulu apa yang sama antara Q dengan R kelas. Apa yang sama? Apa yang sama Q dengan R? Sejarah. Sejarah. Okey, selain sejarah, kita nak cari selain sejarah. Kita potong sejarah ni. Kita ambil pengangkap, matematik, hoki, bola sepak, badminton, kadet polis sebagai dia punya pelengkap bagi set persilangan antara set R dan set Q. Selain daripada dia. Mudah je ni. Okey. Cikgu rasa kamu okey. Tak ada masalah sangat ini. Okey, jadi sejarah kamu pun letaklah. Sejarah ni tak nak lorek sebab dia adalah persilangan. Kita nak yang pelengkap. Jadi abaikan yang sejarah, kamu loreklah yang bukan sejarah. Selain daripada sejarah, abaikan dia ni. Sebab dia nak pelengkap. Dia suruh kamu lukis dan lorekkan pun,
kawasan pelengkap. Janganlah kamu lorek pula kawasan persilangan tu. Sebab dia dah minta pelengkap. Okey. Okey, kemudian dia suruh kamu buat yang tiga-tiga ni. Tiga-tiga ni kamu pun tengok. Q ada tak? P ada tak? R ada tak? Okey, tengok apa yang sama. Tiga-tiga ada pengangkap ni tak ada. Matematik ni pun tak ada. Hoki ni pun tak ada. Sejarah ni tak ada. Badminton pun ni tak ada. Jadi ni akan jadi macam mana kelas? Macam semua tak ada. Jadi akan jadi apa? Untuk unsur bagi persilangan antara P, ZP, QR akan jadi apa? Ingat lagi tak? Hari Isnin kita dah belajar. Kalau semua tak ada. Ni tak ada. Pengangkap ni ada tapi ni tak ada. Matematik ni ada tapi yang lain tak ada. Hoki dia ada tapi yang lain tak ada. Kedek polis dia ada tapi yang lain tak ada. Sejarah ni ada tapi ni tak ada. Jadi akan jadi macam mana kelas? Ingat lagi tak hari Isnin cikgu dah ajar. Macam mana kalau tak ada? Semua tak ada. Tak ada lah yang sama. Tak ada yang sepunya. Apa kita nak buat kalau tak ada yang sepunya? Untuk persilangan antara P, Q, R. Ada tak yang ingat? Macam mana kita nak buat? Macam mana kelas? Tak ingat juga. Tak ingat? Okey, ada tak yang ingat? Cikgu bagi hint. Cikgu nak tengok siapa yang ingat. Mana pen cikgu? Hint dia. Hint dia. Hint dia. Ingat tak kelas? Buruk betul cikgu tulis. Macam ni. Dia ada kaitan dengan benda ni. Apa agak-agaknya ya benda ni? Cikgu dah cerita dah hari Isnin hari tu. Di memori saya. Memori saya. Tak ada ni dalam memori kamu ni. Cikgu nak kamu buka muka surat. Mana muka surat? 99 dalam buku teks. Kamu cari kotak memori saya. Kamu baca kat situ dia kata apa? Buka lepas tu bagi tahu cikgu. Mana pen cikgu? Tengok balik. Di memori saya. Muka surat 99. Dah hilang dalam ingatan. Ada tak kelas? Buku teks muka surat 99. Kamu tengok ada kolom. Ada kotak kat situ. Memori saya dia tulis. Tengok ada gambar otak. Dapat tak kelas? Siapa yang dah dapat cepat? Cikgu nak tunggu. Siapa yang dapat dia? Di memori saya. Ingat balik. Tak ingat ada di dalam buku teks. Cikgu pun dah cakap dah pada hari Isnin yang lepas. Go. Ada tak yang tengok buku teks ni? Lama je ni. Ada tak kelas? Buat soalan lain. Buat soalan lain. Aduh. Kamu buka buku teks tak? Tak ada yang buka buku teks ke? Boleh. Ada. Ada yang buku teks. Cik, kamu tengok muka surat 99. Ada kotak tu. Memori saya. Kamu membaca perkataan yang pertama. Dia kata apa? Set kosong. Betul, set kosong. Itu yang cikgu dah tunggu. Cikgu dah bagi tahu hari Isnin hari tu. Bila kita tak ada unsur yang sama, untuk yang unsur yang bersilang ni, tak ada yang bertindih. PQR ni tak ada. Tiga-tiga tu tak ada unsur yang dia share. Sama-sama ada benda tu. Sebab itulah kita namakan dia sebagai set kosong. Set kosong. Simbol dia ada dua. Cikgu dah tunjuk satu tadi. Antaranya kamu buat macam ni ataupun kamu boleh tulis macam ni. Macam ni. Set kosong nama dia. Dia kata kat situ set kosong ialah set yang tidak mengandungi sebarang unsur dan boleh diwakili dengan simbol ini ataupun ini. Hari Isnin hari tu cikgu dah bagi tahu dah. Tengok balik ya kelas nanti. Jadi selain daripada set kosong ni apa? Maknanya semualah set ni. Selain daripada set kosong maknanya set pengangkap ni pun ya, matematik pun ya, hoki pun ya, bola sepak, sejarah, badminton dan cadet poli. Maknanya semua. Sebab dia punya persilangan tak ada, jadi pelengkap tu adalah yang bukan daripada persilangan tu. Sebab itulah dia jadi semua.
Jangan lupa ya kelas. Baru je belajar itu. Tengok balik, okey? Set kosong. Set kosong. Okey, jadi nak lukis macam mana? Sebabkan dia semua, jadi kamu pun loreklah semua sekali. Lorek semua sekali. Sebab dia adalah pelengkap. Kalau dia punya persilangan tak ada, pelengkap dia dah ada ya, semua sekali. Okey? Cikgu harap kamu tak ada masalah. Aktiviti pengukuhan. Pengukuhan ni cikgu nak kamu buat latihan dalam buku modul buku B muka surat 16. Buka muka surat 16. Praktis di SKP 4.1B. 4.1B nombor 1 hingga nombor 4. Sikit je tu, nombor 1 hingga nombor 4. Dia sampai muka surat 18 tapi sikit je. Sampai muka surat 18 ya. Latihan ini perlu dimuat naik ke dalam Google Form yang saya sediakan sebagai rekod kehadiran. Sila muat naik sebelum pukul 8 malam ini. Cikgu nak buat dalam kelas tapi cikgu rasa dia ambil masa terlalu lama. Jadi kamu buat luar daripada Google Meet ni, nanti submit kat cikgu. Cikgu nak hari ni juga. Hari ni ya kelas. Habis kelas ni terus buat. Jangan tangguh-tangguh. Nanti kamu terlupa. Okey, itu je yang kita belajar hari ni. Kita belajar bagaimana untuk menentukan pelengkap bagi persilangan set. Pertama sekali kamu mestilah senaraikan terlebih dahulu unsur bagi set-set yang terlibat. Contohnya set semester. Kalau dia kata set semester tu 1 hingga 10, jadi set-set yang dia bagi yang lain takkan ada yang lebih daripada 10. Dia mesti dalam lingkungan itu sahaja sebab set semester tu adalah yang keseluruhan. Semua sekali. Okey? Lepas tu kamu tentukan unsur-unsur bagi persilangan set yang terlibat. Macam cikgu ajar tadi, kamu cari dulu unsur-unsur bagi persilangan set A dengan set B tadi. Lepas tu, lepas dah dapat, barulah kamu senaraikan, kamu cancel, barulah kamu dapat yang pelengkap, iaitu set unsur yang bukan dalam persilangan set yang terlibat tadi. Semua unsur yang bukan dalam persilangan set yang terlibat tadi dikenali sebagai pelengkap. Okey, jelas tak kelas hari ni kita belajar apa? Jelas tak? Kita belajar pelengkap hari ni. Jelas ya? Cikgu harap kamu tak ada masalah dan tolong buat kerja rumah. Kerja rumah ni tak perlu submit hari ni, tapi modul tu cikgu nak kamu submit hari ni juga. Habis kelas ni terus buat, okey? Buat laju. Senang je. Seminit, tak ada seminit, dalam setengah jam dah boleh siap. Tu pun setengah jam lama tu. Sekejap je yang tu, dalam 15 minit dah boleh buat. Nanti kalau kamu ada masalah nak upload, kamu boleh je WhatsApp cikgu, tak ada masalah. Bagi tahu cikgu nama, okey? Ini kerja rumah kamu, buku teks muka surat 102, buat dalam buku Mat 1, praktiskan diri 4.1B, nombor 1 dan 2 sahaja. Tak perlu buat semua, 1 dan 2 sahaja. Okey? Okey, itu sahaja kelas untuk hari ini. Cikgu nak bagi tahu untuk hari Jumaat kita takkan ada Google Meet sebab cikgu ada gotong royong kat sekolah. Jadi cikgu tak sempat nak buat. Sebab kelas kamu pagi, gotong royong pun pagi. Jadi cikgu akan bagi video sama ada pada hari Khamis ataupun cikgu bagi Jumaat tapi lambat sikit. Okey, itu saja kelas. Ada apa-apa nak tanya? Kehadiran ada dalam Google Form tu nanti, okey? Kehadiran dalam Google Form. Tapi kamu kena submit modul tu. Sebab tu kamu kena buat. Okey, ada apa-apa nak tanya tak kelas? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada ya? Okey kelas, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih sebab masuk kelas saya. Itu saja, kamu boleh bersurai. Nanti saya akan bagi link Google Form dalam grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama.